Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita nak belajar ulang kaji mengenai teorem Pythagoras. Okay, untuk form 1 dia adalah bab pertama awak lah. Okay, teorem Pythagoras ni korang dah belajar sikit masa darjah 6 dulu, sikit sangat, tapi belum masuk formulanya. Okay, sekarang ni kita nak masuk formula untuk teorem Pythagoras. Okay, Pythagoras ni dia bercerita mengenai satu segitiga yang bersudut tegak. Ni namanya sudut tegak. Sudut tegak iaitu sudut 90 darjah. Jadi teorem Pythagoras ni hanya boleh dipakai untuk sudut yang 90 darjah saja. Jika sudut yang bukan 90 darjah macam ini, maka tak boleh guna formula teorem Pythagoras. Kalau nak guna juga macam mana? Terpaksalah kita kena potong sendiri nak jadikan dia 90 darjah. Macam tu. Barulah jadi segitiganya. Okay. Alright. Jadi bila kita dah ada segitiga yang bersudut tegak ataupun 90 darjah, maka yang paling panjang dikenali sebagai hypotenuse ni. Hypotenuse ni paling panjang. Yang paling panjang korang nampak namanya hypotenuse. Okey? Boleh? Okey, jadi kedua-dua yang pendek ni kita namakan dia sebagai bersebelah ataupun bertentangan. Tapi tak apalah. Yang pendek ni kita kenalkan dia sebagai pendek je lah. Okay, pendek A dan pendek B. Yang paling panjang namanya hypotenuse. Okay, so kita nak tengok formula teorem Pythagoras. Ni teorem Pythagoras kita. P kuasa 2. Okay, bermaksud macam ni lah. Kita boleh ke sini sikit. Okay, nak cari nilai panjang PR, kita mesti buat PQ tambah dengan QR. Tapi kita kena letak kuasa dia guys. Macam tu. Tu je. So macam mana kita nak hilangkan kuasa? Jadi nak hilangkan kuasa, ingat bila ada kuasa 2, kita nak pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa. Okay, PQ tambah dengan QR. Kuasa 2. Macam ni. Jadi yang ini kebanyakannya guys, kita akan pakai formula ini. Senang. Formula ini senang. Nanti kita tengoklah. Kita belajar banyak-banyak kan penting kan, kita kena buat sikit baru nampak. Okey, dekat sini kita ada beberapa soalan dia bagi ni. Okey, suruh tentukan hipotenus bagi setiap segitiga ini. So kat sini C lah paling panjang, betul tak? Jadi kat sini ln. Dekat sini X, senang sangat ni. So dekat sini adalah AC. Jadi ni senang sangat lah guys. Okey, senang sangat. Okey. Jadi nak cari, nak menggunakan formula. Okey, jadi kalau nak cari formula, so paling panjang adalah X. Hilanglah pula. Okey, hypotenuse ni adalah X. Maka terus kita buat formulanya X kuasa 2 sama dengan Y kuasa 2. Ingat sikit. Y kuasa 2 tambah dengan Z kuasa 2. Senang sangat guys. Okey, ni AC panjang dia kuasa 2 tambah BA kuasa 2. AB kuasa 2. Tak kisahlah AB dulu ke ataupun BC dulu ke, tak kisah guys. Nak buat BC dulu pun boleh. Macam ni pun boleh. Yang pasti hypotenuse dia mesti dekat luar macam ni. Okey. Alright, tu adalah asas kita. Tapi cikgu cadangkan nanti akan datang terus je kita buat punca kuasa macam ni guys. Ya, sebab memudahkan kerja-kerja kita. Okey, sampai sini okey tak? Nak tanya apa-apa? So far so good? Ada persoalan nak tanya tak? Lokman okey? Kawan-kawan ni okey tak? Putri pun okey, alhamdulillah. Ili pun okey, Syafiqah, Sofia pun okey, Alia pun okey, bagus. Anis pun okey, nice. So kalau ramai okey, jadi kawan-kawan ni mewakili kita semualah, okey. So kat sini pun masih lagi dia bercerita mengenai hypotenuse. So hypotenuse ni paling panjang lah. Jadi kalau kat sini dia bukan tengok huruf tapi tengok paling panjang. Walaupun huruf berbeza, tetapi yang paling panjang tu namanya hypotenuse. So, ni soalan dia, baca soalan sikit. Dia nak apa sebenarnya ni? Okay, Diana melukis satu segitiga bersudut tegak. Sudut tegak ni maksudnya 90 darjah ya. Hubungan antara sisi seperti berikut. Okey, antara segitiga A manakah? Okey, dekat sini guys kita nampak ada negatif tu. Jadi kalau negatif itu bukan formulanya.
2 sama dengan W2 tolak V2. Kalau tolak ni maksudnya dia bukanlah yang sebenar. Okey, macam mana nak jadikan dia positif ni? Kita pindah sebelah. Jadi U tambah V kuasa 2 sama dengan W. Tengok sekarang negatif dah jadi positif. Negatif kita dah jadi positif lah sebab kita pindah tempat. Okey, kalau macam ni baru betul. Kan? Kita susun balik. Jadi W kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah V kuasa 2 pun boleh. Ataupun W kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 tambah U kuasa 2 pun boleh. Nampak tak? Yang depan sekarang ni adalah W. Jadi inilah hipotenus kita. Jadi jawapan kita kali ikut adalah C. Jadi itulah jawapannya guys. Dia saja kelentong kita. Jadi kalau dia tolak ni maksudnya bukan nak cari hipotenus. Dia nak cari yang tepi-tepi yang lain. Okay, yang tu nanti kita akan buat. Sekarang ni kita bincang pasal hipotenus dahulu. Okay dah, korang boleh salin dulu sebelum kita nak move kepada yang lain. Okay dah, kita move lagi Kita nak move, kita masih lagi pada muka surat 166. Okay, tengok soalan pertama. Okay, dia nak cari nilai X. X tu adalah hipotenus. So, formula kita kalau ikut yang asal adalah X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jadi, dia tak nak X kuasa 2. Dia cuma nak X sahaja. Jadi, oleh itu, kuasa kita pindahkan jadi punca kuasa. Macam ini. Jadi sebab itulah cikgu tak galakkan guna yang atas. Kita guna terus yang ini guys. Tak payah pening kepala. Okey. Jadi kita masukkan maklumat dia. 9 kuasa 2 adalah 3 kuasa 2 adalah 9. 4 kuasa 2 adalah 8. 8 pula 16. Okey, jadi punca kuasa 9 tambah 16 kita akan dapat 25. Tekan kalkulator je lah. Punca kuasa tekan 25. Korang dapat 5. Okey, siapa yang tak pandai guna kalkulator ni untuk punca kuasa? Angkat tangan. Baik ngaku. Cikgu boleh tunjuk kan? Tapi cikgu rasa boleh tahu semua kot. Punca jumpa kan punca? Punca kat mana ya? Cikgu punya kalkulator baru sikit. Korang ada tak? Puncanya kalau kat cikgu ni dia adalah dekat sebelah kuasa. Korang punya kalkulator kat mana puncanya? Ada yang tak tahu ke? Tak tahu cuba mengaku. Cikgu boleh ajar sikit guna kalkulator. Sebelah kuasa. Puteri pun sama sebelah kuasa kan? Okey, bagus-bagus. Jadi tekan lain tu. Baru tekan 25. Okey, tapi kalau korang nak tekan semua sekali macam ni, korang kena bracket dulu ni. Katalah nak guna yang atas terus, korang kena bracket. Tak bracket tak boleh. So maksudnya tekan punca, tekan bracket, tekan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, tutup bracket. Macam ni kalau nak guna semua. Okey, kalau kita tekan kalkulator, kita buat 3 kuasa 2 saja, bermaksud dia akan kuasa punca yang ini aja, depan je. Belakang dia tak punca kuasa. Bahaya. Jadi nak selamat kita buat satu-satu sampai habis. Macam tu. Kalau nak guna semua, pastikan bracket. Kalau macam ni pun kena bracket juga. Okey. Macam tu. Kalau tak dapat nanti. Okey. So maksudnya semua jumpa kalkulator Okey, cikgu move lagi tau. Okey, cikgu ulang. Kalau siapa-siapa tak jumpa, beritahu. Cikgu nak tunjuk dekat skrin ni. Okey, so kita nak masuk yang X kedua, hipotenus juga. So terus kita guna formula cikgu bagi tadi. X sama dengan punca kuasa terus 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Tiba-tiba orang tanya, kenapa 5 dulu? 12 dulu pun boleh guys. Tak ada masalah, okey je. 5 kuasa 2. Boleh sahaja. Macam tu. Okey, so 12 kuasa 2 kita akan dapat dia adalah sebanyak 12 144. 5 kuasa 2 25. So kita tambahkan dia akan jadi 169. Punca kuasa 2 kita akan dapat 13.
Jadi nilai X ni adalah 13 guys. Senang sangat. Okey, oleh itu yang C ni cikgu nak tinggal kepada awak. Cuba awak buat. Berapakah jawapannya? Sila komen. Arif pun 29, Putri pun 29. Jom tengok betul tak 29 jawapannya. Okey, so terus kita buat X sama dengan punca kuasa 20 kuasa 2 tambah 21 kuasa 2. Maka kita akan dapat kat sini 20 adalah 400, 21 kuasa 2 441. Jadi sama dengan punca kuasa 400 tambah 441 dapat 81. So kita punca kuasakan dia dapat 29. Betul 29 jawapannya. Nice. Okay, good. Bagus. Zikri pun sama, Anis pun sama, Lokman pun sama, Sarah pun sama. Okay, bagus Sarah. Okay, cikgu bagi masa dalam 2-3 saat. Salin dulu, kita nak buat yang lain pula. Okay, ready cikgu nak masuk move muka surat yang seterusnya. Okay, sekarang ni kita nak cari nilai yang selain daripada hypotenuse. Okay, hypotenuse dia bagi guys kat sini. Hypotenuse dia bagi. Nampak kan dia bagi kan? Dia bagi. Jadi sekarang ni dia nak cari yang bukan hypotenuse. Okey, kita ulang balik. Kalau untuk hypotenuse dekat tengah ni kita tambah. Tapi untuk yang selain dari hypotenuse dekat tengah ni kita tolak guys. Tolak apa? Hypotenuse dekat depan, yang paling panjang kat depan kuasa 2. Kawan dia ni kat belakang. Jangan 8 tolak 10 pula. Maka dapat X. Okay, senang je. Jadi yang tolak tu untuk yang selain daripada hypotenuse. Yang tambah saja untuk hypotenuse. Tolak yang lain. Tapi yang depan ni mesti hypotenuse lah. Yang depan ni mesti hypotenuse. Sebab dia besar. Okey, jadi apakah nilai X-nya? Jadi 10 kuasa 2, 100. 8 kuasa 2, 64. Jadi 100 tambah 64, 164 lah. Jadi kalau tekan kalkulator, jadi punca apa ni? Tolak lah. Aduh, tolak jadi 36. Minta maaf, terima kasih. 36, 6 je lah. 36, 6 sahaja. Betul. Okay, masih. Macam itu guys. Okay, so yang A dah. Cuba try buat yang C lah bawahnya. Senang sikit. Kita tengok yang atas ni sebagai rujukan. Okay, mulakan. Komen sikit berapakah jawapan korang yang C. Dia nak X juga selain daripada hypotenuse. Okay, semua dapat 9. Oh, ramai dapat 9. Betul lah kot. Cuba kita kira sikit. X sama dengan punca kuasa. Kita ambil hypotenuse dulu 41 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2. Tambah pula, tolak, sorry. Sebab dia selain daripada hypotenuse, kita kena tolak. Jadi 41681 tolak dengan 1600. Bermaksud kita akan dapat tolak-tolak dapat 81 punca kuasa 29. Betul 9 guys. Okay, good. Bagus tahniah. Hebat korang. Okey, kalau macam tu buat pula nombor B. Okey, B. Berapakah nilai B guys? Putri dapat lajunya Putri. Kita bagi masa sikit kat kawan lain kira. Cuba kawan lain kira dapat tak macam Putri 16. Zakir dapat 16 sampai dapat 16. Orang ramai dapat 16. Maksudnya betul jawapannya adalah 16. Ya, betul. Okey. Alright, jadi cikgu nak move ni kepada soalan yang seterusnya. Okey, dah. Alia 16 juga. Okey Lia. Okey, sekarang ni dia bagi bentuk segitiga bercampur guys. Dia saja buat bercampur ni untuk kelirukan kita kat mana sudut tegak ni. Sudut tegak kita 90 ni. Okey, 90. Ada setengah soalan yang kebat sikit, dia tak bagi sudut tegak.
Dia suruh kita cari sendiri. Itu lagi mencabar. Okey, kita buat dulu yang A Dia tunjuk dulu. Soalannya dia nak cari apa ni? Tadi tak baca ni. Oh, dia nak cari nilai X. So, dia nak cari nilai X. Inilah. Dekat sini kita nampak ini segitiga kita. Jadi X ni adalah hipotenus lah sebab dia paling panjang. Okey. Senang. Jadi X juga kita boleh panggil sebagai AC. Jadi AC sama dengan X lah, sama je. Kan? Okey. Sekarang ni kalau nak cari X, kita perlu ada kawan dekat sini. Ni kawan kat sini kan? Kawan kat situ tak ada, guys. Tak ada kawan kat situ. Jadi untuk cari X nak ada jawapan kat situ kan? Sebab X formula kita adalah X sama dengan punca kuasa 15 kuasa 2. Kan? 15 kuasa 2 tambah dengan tak tahu satu lagi tu. Ni tak tahu kat sini. Jadi oleh itu kita kena cari kawan di sebelah dulu, guys. Kena cari yang tu dulu. Okey, untuk cari yang ini tengok tak? Ini pendek. 10 paling panjang. Jadi kalau nak cari pendek, kita letak Y lah, senang. Nak cari Y lah ni. Jadi Y sama dengan, sebab dipendek, maka kita guna formula tolak lah. Kuasa 2, punca kuasa. Ingat, kalau nak cari pendek, tolak. Hipotenus kat depan. Jadi ini adalah 100, ini adalah 36. Jadi 100 tolak 36, jawapannya adalah 64. Punca kuasa 2, kita akan dapat 8. Jadi Y kita sama dengan 8. Jadi kat sini Y kita 8 lah, kuasa 2. Dah. Cuba korang selesaikan. Apakah korang dapat kat sini? Ini kuasa 2, 15 pula. 1, 2, 3 2, 5 tambah 64. 64 jadi 289. Jadi jawapannya adalah 289 2, 17. 17 juga ada dapat. Okey, sama dengan cikgu, betul lah tu. Ya, betul. Tepat sekali. Bagus. Okey. So, oleh kerana korang dah terror sikit, maka kita buat yang B. Okey. Suka korang boleh siapa dapat yang B? Yang B yang mana dia nak cari X. Okey, nak cari X, kita kena cari yang S ni dulu. Berapakah panjang dekat S sini? Okey, berapakah dia? Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita kena cari yang segitiga kecil dulu ni, guys. Kita besarkan sikit supaya nampak. Segitiga kecil tu, macam ni. Jadi, dekat sini 3. Dekat sini 5. 5 tu hipotenus. QS sama dengan 4. Okey. QS sama dengan 4. Okey. QS, nak cari QS ni. Okey, kita nak cari QS dulu. QS dengan SR sama je panjang. Okey, nak cari QS. Jadi QS sama dengan, sebab QS tu pendek so kita ambil 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 ya. Sebab QS ni bukan hipotenus kita 5. Jadi tolak. Okey, 25 tolak dengan 9. 25 tolak dengan 9. Kita akan dapat 16 lebih kurang tak? 16 punca kuasa 2 dapat 4. Okey, 4 betul. Sini adalah 4. Jadi sini pun 4. Jumlah semua sekali adalah 8. Jadi yang baru tu kalau kita lukis, ini jadi X, ini jadi 17, ini jadi 8. Sebab 4 tambah 4, 8. Barulah boleh cari X. X sama dengan punca kuasa 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 ya. Kenapa tolak? Sebab dia nak cari X. X ni bukan hipotenus, jadi kena tolak. Macam tu. 17 kuasa 2 289. 8 kuasa 2 64. Tolak 2 dapat 225.
Maka jawapan kita punca kuasa dapat 15. Sama tak dengan cikgu? Siapa sama? Ini sama? Okay, nice. Sama, bagus. Alhamdulillah. Okay, tapi ni bukan soalan sebenar lagi. Ni baru hampir soalan sebenar. Ya. Soalan sebenarnya nanti ada ayat-ayat sikit. Okay, jom. Kita nak masuk soalan yang seterusnya. Dah siap Dah siap nak masuk soalan seterusnya. Okay. Kalian pun sama, Sarah pun sama. Okay, nice. Okay, kita buat yang A terus. Kita baca sikit soalannya. Okay, raja di atas menunjukkan sebidang tanah A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Inilah sebidang tanah kita. Berbentuk trapezium. Okay, hitungkan panjang dalam meter pagar yang diperlukan untuk memagar tanah ini. Okay, kalau panjang dalam meter maksudnya dia nak parameter lah. Kan, dia nak parameter. Okey, jadi berapakah parameter yang diperlukan? Cuba korang kira sikit. Ya. Saya dapat 48. Okey, betul? 48. Sekarang cabaran kita adalah nak cari dekat sini berapa. Ni dah ada ni 4. Sini pun 4, okey. Cabaran kita sekarang ni segitiga ni. Okey, ni sudut tegak. Okey, nak cari yang dekat atas ni. Okey, cuba korang cari. Jadi kat sini cikgu letaklah dia sebagai X lah, senang. Okey, letak sebagai X. So kita kira awal-awal. Jadi X sama dengan punca kuasa 17 adalah hipotenus. So kat depan tolak dengan 8. 8 kan? 8 kuasa 2. Okey. Cikgu kira siap-siap Jadi 17 dua, jadi 20-25. Cikgu dah kira siap-siap, laju sikit. Maka 15. Okey. Jadi kat atas ni 15. Dah settle. Barulah kita boleh cari parameter dia. Parameter tu pagar. Pagar tu maksudnya semua sekali ni lah. Okey, jadi kat sini nak cari parameternya, kita start dengan 15 tambah dengan 4 tambah dengan 8. Pagar luar saja ya, dalam tak ambil. Tambah dengan 4 dan juga tambah dengan 17. Okey, jawapannya adalah 48 meter. Okey, macam Cik cakap tu lah, 48 meter. Okey dah. Boleh salin guys. Okey, itu yang pertama ya. Salah tulis pula kan. Patutnya tulis kat bawah ni, tulis kat atas pula. Patutnya kat sini ni. Okey, ada soalan boleh tanya cikgu? Ada yang tak faham ke boleh komen. Cikgu. Ya. Ada soalan tadi. Soalan tadi maksudnya? Yang nombor 5. Nombor 5 yang atas tadi? Ini ke? Kenapa dia tolak? Kenapa tolak? Oh, yang mana? A, B, C? B. B tolak. Ini? Ya. Tolak. Kenapa tolak? Sebab X ni adalah yang pendek. Inilah hipotenus kita. Okey, boleh? Jadi kalau nak cari yang selain daripada hipotenus, kita kena tolak. Hipotenus saja tambah. Boleh? Okey, good. Nice. Hilang pula situ. Okey dah. Hipotenus. Okey, A dah dapat. Kita pergi yang B pula. Okey, B dia nak apa ni? B dia nak luas dalam meter tanah tersebut. Okey, oleh kerana dia adalah trapezium, jadi kita kena guna formula trapezium. Okey, siapa masih ingat formula trapezium? Luas tapak trapezium siapa tak ingat? Cuba komen sikit apakah formula trapezium. Nanti kat depan dia bagi dekat depan soalan dia akan bagi formula trapezium. Trapezium bentuk macam ni. Trapezium juga bentuk macam ini.
Trapezium juga bentuk macam ini. Trapezium juga bentuk macam ini. Ini pun semua trapezium namanya. Jadi trapezium mana-mana bentuk, soal formulanya sama. Formulanya apa? Formulanya adalah 1/2 darab. Bila darab ni, korang kena tambah dalam darab ni. Nak tambah apa? Kita tambah panjang dengan pendek ni. Dia selari, dia kena selari tau. Jangan salah tambah pula. Panjang ni dengan pendek. Tak kisahlah panjang tambah pendek, pendek tambah panjang, tak kisah. So panjang kat sini 15 dengan 4, kita dapat 19. Pendek kita 4. Macam tu guys. Okay. Katakanlah kalau kita punya trapezium kita macam ni. Jadi kat sini panjang, sini pendek. Macam tu lah. Okay. Katakanlah trapezium kita bentuk lain sikit. Contohnya macam ni. Kalau macam ini pendek, ini panjang. Okay, tapi korang tak belajar lagi lah tu. Nanti mendengar orang belajar trapezium yang pelik-pelik macam tu. Jadi kena tambah, kena betul. Tambah formula kita panjang tambah pendek. Itu formula cikgu bagi sendiri lah. Okay, panjang tambah pendek. Pendek tambah panjang pun boleh. Okay. Lepas tu kita kena darab lagi. Didarab dengan apa? Kita darab dengan tapak dia. Mana tapak dia? Tapak dia adalah sini. Ni tapak dia ni. Tapak dia adalah 8. Okey, 8. Okey, sampai sini okey tak? Boleh terima? Nak tanya apa-apa? Lokman okey? Okey tak? Boleh? Okey, kalau boleh korang tekan calculator je. Ya Putri, dapat apa? Putri dapat apa? Jawapannya? Jawapan 92. 92 betul. Ni korang guna calculator, korang akan dapat 92. Ataupun boleh guna satu-satu lah. Guna satu-satu pun boleh. Guna satu-satu maksud cikgu macam ni. Kita kena buat satu-satu. Bracket tu selesaikan dulu. Dan 4/23. Macam tu. Okey, darab ni sebenarnya bracket tu darab lah guys. Sama je. Macam ni pun boleh. Jadi dalam kalkulator tu korang boleh darab ataupun guna bracket. Cikgu lebih suka guna bracket. Kita nampak dia berasingan. Okey, ni kalau ikut step dia lah. Step panjangnya. Kalau guna kalkulator terus pun boleh. Dah. Selesai yang pertama. Ya Putri? Kalau saya kira macam satu-satu boleh tak? Boleh sangat. Lagi bagus sebenarnya. Kira satu-satu lagi bagus sebab dia kurang mistake. Ya, kurang mistake. Okey, seterusnya dia nak soalan apa? Habis dah ya? 2 soalan je lah. Padam pula. 2 soalan je, yang ada soalan lain. Okey, kita nak masuk soalan yang seterusnya. Ni soalan yang mencabar sikit guys. Okey, dia mencabar sikit. Tapi soalan PT3 tak susah macam ni cikgu rasa. Cuma dia bagus lah untuk kita expose kan soalan-soalan macam ni. Cuba korang buat dulu. Cikgu bacalah bagi pihak. Cikgu baca dulu. Okey, dia cakap apa ni? Dia beritahu bahawa dekat sini ada PQRS. Pilihlah PQRS. Ialah segi 4 selari. Selari. Ni selari dengan ni. Yang atas selari dengan bawah. Tu maksudnya selari. Okey. PTS pula adalah segitiga bersudut tegak. Kat situlah. Jadi kat sinilah kita punya hypotenuse ni. Ni boleh panjang hypotenuse. Jadi soalannya dan apa sekarang? RST ialah garis lurus. Okey, tak ada apa sangat. Jadi kat sini dia kata parameter dalam cm seluruh rajah itu. Yang pertama dia nak parameter. Parameter tu pagar. Dia sebut pagar yang luar ni je guys. Luar ni saja. Okey, cabaran sekarang ni kita masukkan dulu maklumat dia. Ini 8, ini pun 8. Jadi automatik ini pun 8 lah. Sebab dia selari maka panjang dia pun sama. Problem kita sekarang ni yang ini tak ada ni. Okey, kalau yang itu nak cari mana? Cari pasangan dia ni. Pasangan dia ni sama. Sebab bila dia selari maka panjang dia pun sama. Okey. Jadi untuk cari yang ini kita kena
keluarkan dia supaya nampak. Kita letak kat sini supaya nampak. Macam tu. Nampak ini 15, ini 8. Okay. So kita letak ni sebagai X. Supaya nak nampak sikit, kita letak dia sebagai X. Jadi itu buat macam biasa lah. Sebab tu hypotenuse, jadi kita tambahlah sebab hypotenuse. Okay, kalau bukan hypotenuse, kita tolak. Macam itu guys. Okay. So tanya apa lagi tak? So far so good? Boleh? Jadi kat sini 225 tambah dengan 64, maka kita akan dapat 289. Puncakan kuasa 2, kita akan dapat 17. Okey, bermaksud X kita ni adalah 17. Jadi dekat sini 17. Jadi automatik dekat sini pun hendaklah 17. Barulah boleh cari parameter dia. Dapat apa? Puteri dapat apa, Puteri? 56 cm. Semua sekali 56 cm. Okey, jom tengok. Betul tak 56 cm? Jom kita kira kejap. Itu kita ada 17 tambah dengan 8 tambah dengan 15. Ingat parameter luar saja, jangan ambil dalam. Tambah 8 dan juga tambah 8. Betul lah 56. Betul, bagus. Jawapannya adalah 56 cm. Okay, dapatlah yang pertama. Okay, boleh salin. Kawan-kawan dah siap, boleh buat nombor 2. Okay, nombor 2 136 je. Betul tak? Jom kita kira. Betul tak? Luas dalam cm segi 4 PQRS. PQRS. Dia nak yang ni aja apa dia ni, Kais. Jadi yang 3 segi tu tak nak, Kais. Cuba kira balik. Awak cikgu rasa awak termasuk segi 3 kot. Puteri kata 120. Puteri punya mungkin betul tu sebab dia kecil sikit. Kita kira dulu. Apa-apa pun kita kira. Okay, untuk segi 4 apa-apa segi 4 formulanya sama je, panjang, darab, lebar. Okey, panjang, darab, lebar. Okey. Jadi kalau ikut luas untuk 4 segi ni, panjang, darab, lebar guys. So panjang kita boleh ambil lah mana-mana panjang kita. Okey, panjang kita mana? Okey, panjang kita adalah ini. Contoh 8 tak kisahlah panjang lebar tu bertukar, tak apa. Lebar kita jangan ambil yang condong ni, bukan condong. Panjang kita ni. Walaupun dia nak ambil yang segi 4 ni, tapi panjang kita adalah yang menegak. Panjang kita mesti 90 darjah. Okey, jadi panjang kita sama dengan ni lah, 15. Jadi dia sebenarnya 15. Jadi walaupun dia segi 4, dia adalah darab panjang macam tu. Okey. Jadi bila dah tambah darab, kita akan dapat 120 cm. Betul Puteri punya. So nombor 2 ni jawapannya adalah 120. Okey, guys, okey tak? Boleh faham tak, guys? Faham ya? Kenapa jadi macam tu? Macam ni, guys. Cikgu nak explain sikit. Kenapa kita perlu potong 2? Kenapa kita perlu potong 2? Kerana, tengok, bila kita potong, katalah kita ambil ni, kita alih kat sebelah sana. Kan? Kita letak kat sini, dia akan jadi 4 segi balik. Nampak tak? Sebenarnya dia akan jadi 4 segi balik. Jadi samalah dengan ni. Okey, jadi kat sini kalau ikut ni 8, ini 15. Jadi 8 darab 15 dapatlah 4 segi. Samalah dengan ini. Okey, jadi awak belajar benda baru hari ni. Okey, so boleh salin. Kalau dah, kita buat yang sebelahnya, guys. Okey, kita buat yang sebelahnya. Okey, jom kita baca sikit soalan dia. Kita masukkan maklumat yang ada. So, dia beritahu bahawa rajah di atas menunjukkan sekeping cardboard PQRS berbentuk segi 4 sama. Segi 4 sama tu maksudnya macam ni lah, semua sama. Kalau segi 4 tepat tak sama. Okey.
Jadi berbentuk segi empat sama dengan luasnya adalah 289. Jadi luas segi empat ni adalah 289. Ingat, formula luas adalah panjang darab lebar sama dengan 298. Jadi korang rasa apakah dua nombor yang sama ini boleh darab dapat 298? Samalah sebab sama panjang. Tengok. Yes. Cikgu 289. Ha? 289. Allahu Akbar. Salah lagi pula. Cikgu belum breakfast lagi ni. Salah lah tu. Terima kasih Aman. Okey. 289. Agak-agaknya nombor apa yang sama? 17. 17 je. Jadi 17 darab 17. Macam tu guys. Jadi kat sini 17, sini 17 lah sebab nombor yang sama. Tengok maklumat dah ada. Jadi sekarang ni mulakan mengira berapakah parameter cardboard yang tinggal. Tiba-tiba dia kata RTS digunting dan dikeluarkan. RTS digunting dan dikeluarkan. Ni dia buang ni. Jadi masalah korang sekarang ni nak cari pagar kita ni. Ni pagar kita. Warna merah. Cuma kat sini dia tak ada. Apa pendapat korang? Berapakah panjang dekat sini? Okey, mula mengira. Belum tidur. Lapan yang dapat. Oh, 8 je. Okay, kalau nak tahu, kita kena keluarkan segi 4 ni. Keluarkan dia supaya nampak. Baru boleh kira. Sini 17, sini 15. Tengok nak cari dekat sini kan. Ini terletaklah dia sebagai X. Jadi X dekat sini bukanlah hipotenus. Jadi kalau bukan hipotenus, kita kena tolak. Okey, yang besar tolak yang kecil. Macam tu guys. Senang. Kalau bukan hipotenus, besar tolak kecil. Jadi 289, 225. Jadi kita akan dapat kat sini adalah 64. So 64 jadi 8, betul 8. Okey, jadi 8. Jadi kat sini adalah 8. Jadi kat sini hijau kita ni adalah 8. Barulah boleh cari parameter dia. So berapa parameter dapat? Cuba komen sikit berapa dapat parameter dia? 74 cm. 74 cm Okey, jadi 17 tambah 17 tambah 17 tambah 15 tambah 8. 74 betul lah. Betul, 74 cm. Good. Okey, yang seterusnya yang anda siap boleh cari luas cardboard yang tinggal. Yang tinggal tu maksudnya berlorek tu lah. Mencabar juga ni guys. Macam mana nak kira yang berlorek sahaja. Padamkan supaya tak serabut. Padamkan dia. Okey, dah tak serabut sikit. Dah. Jadi nak cari yang berlorek sahaja, yang merah ni ya. Okey, mulakan sekarang. 17 sudah 8. Dua 29 Putri. Okey, kita bagi kawan kita sikit mengira. Betul tak dapat 229? Putri buat macam mana tu nak dapatkan dia? Putri bagi idea sikit. Saya 15. Macam mana 15? 15 darab 8 darab 1/2. Oh, okey, cari segitiga dulu lah. Segitiga. Lepas tu Saya dapat 120 darab 1/2 sama dengan 60 cm kuasa 2. okey. 289 cm kuasa 2 tolak dengan 60 Oh, sebab sama cm sekali kuasa luas. 2 sama Okey. dengan 229 cm kuasa 2. Betul, bagus. Koi. Jadi, apa yang Putri buat, dia ambil semua sekali 4 segi. 4 segi. Dia tolakkan dengan segitiga. Sebab tiga-tiga ni kita buang. Faham tak segitiga kita? Macam tu.
Okey, jadi 4 segi ni kita dah ada tadi, dia bagi 289 luas 4 segi. Okey, luas segitiga adalah 1/2 darab panjang darab lebar. Okey, kat sini panjang kita adalah 15. Lebar kita adalah 8. Jangan ambil 17. 17 ni hipotenus. Hipotenus bukan panjang lebar. Jadi kat sini kita tolakkan dia. Kita kira yang belakang dulu. 1/2 darab 8 darab semua ni boleh potong guys. Jadi 4 darab 15 kita akan dapat 60. Jadi 289 tolak 60 kita akan dapat 229. Okey, betul Putri buat. Tahniah Putri. Jawapannya adalah betul. Okey, disebabkan dia luas, jadi kita akan buat sentimeter square kuasa 2 sebab dia luas. Okey, dah siap kawan? Kita nak masuk last question, soalan paling terakhir sebelum kita bersurai. Okey, dah belum? Dah siap tu, korang boleh buat yang pergi dulu lah. Okey, aku baca sikit. Soalan apa ni? Salina melukis satu segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak macam ni, macam ni. Ada dua sudut tegak tu, ada dua segitiga kat situ. PQRS. Jadi PQRS. Jadi dilukis segitiga yang besar tu. Dimensi segitiga itu adalah seperti ditunjukkan, rajah di sebelah, hitungkan panjang dalam cm. PS. Dia nak cari PS. Dia nak cari kat sini sahaja guys. Okey, cuba korang bagi idea sikit. Macam mana nak cari panjang PS tu? Mula-mula nak buat apa dulu? Nak cari apa dulu mula-mula? Okay, Putri, mula-mula nak cari apa dulu Putri? Saya buat 20 darab 15. Dapat 20 darab 15. Dapat? 300. Jawapannya 300. Maaf. 300 banyaknya. Maksudnya cikgu nak tanya jalan dia tu apa? Mula-mula step macam mana? Okey, macam ni. Maksud cikgu macam ni. Mula-mula nak cari apa dulu? Mula-mula mungkin kita boleh cari PR dulu. Contohnya, step pertama cari PR. Faham tak? Contoh, lepas PR dapat, sebab dia segitiga kan? Lepas PR dapat, kita nak cari apa lagi? Masa tu macam cikgu. Kalau Putri cari apa dulu? Cari PR dulu ke? PS terus ke macam mana? Saya tengok ni yang PQRS tu kan. PQRS. Kalau kita tengok gambar penuh macam aku buat, dia macam segi empat tepat kan. Okey. So saya darabkan macam biasa, 20 darab 15 dapat 300. Lepas tu nak cari PR tu dapat 25. PR 25, okey. Lepas tu yang PR, yang QS tu 300 bagi 25 dapat 12. Okey, betul. Nak cari yang PS tu 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Jadi punca dapat 9 cm. Alright. So final answer apa dapat? Final answer saya dapat 9 cm. 9 cm betul. PS 9 cm. Okey. Bagus. Okey, Lokman. Jom kita buatlah. Kita buat sekejap Okey, mula-mula maklumat yang ada ni kita nak cari PS. Okey, bila nak cari PS, bermaksud bahawa sekarang ni kita kena cari PR dulu. Ni PR dulu ni. Jadi step pertama kita cari PR. Jadi PR sama dengan nak cari PR kan sebenarnya kan? PR kan? PR tu hipotenus. Jadi 20 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Sebab nak cari PR. Okey, jadi kat sini kita akan dapat 400 tambah dengan 225. Maka punca kuasa 400 tambah 625. Punca kuasa kita akan dapat 25. Okey, macam Putri cakap 25 sama dengan cikgu lah. Jadi kat sini panjangnya adalah 25 guys. 25. Okey. Boleh? Okey ke? Soalan guys, soalan. Kalau ada nak tanya. Lokman, okey Lokman sampai sini. Sebelum cikgu nak teruskan step yang seterusnya. Boleh? Okey.
Okey, Adri ke Adri? Adri ke Afiq ke nak tanya Zaki? Zikri ke? Haiz? Oh, Arif okey. Okey, Syuhada okey Syuhada? Kalau Aifan nak tanya Ayah ke Anis ke? Arif? Arif okey kot. Damia? Aduna, Danish, kalau ada Azwan? Idina, Lukman okey. Miza? Faris? Danish, Jamal? Ajmal? Nora? Nia, Batrisya ke Raini? Kalau nak tanyalah. Okey, semua okey. Boleh faham sampai sini Okay, Safia pun okey. Alright, jadi sampai sini dah okey. Sekarang ni macam ni. Okey, untuk kita cari luas segitiga cikgu cakap luas segitiga. Luas segitiga kita nak cari, kita adalah 1/2 darab panjang darab lebar. Okey, jadi kat sini kita ada dua cara nak cari segitiga. Ada dua cara. Ada dua cara, darab panjang dan lebar. Okey, cara pertama kita tengok ni panjang lebar ataupun lebar panjang tak kisahlah, dia sama je kan. Jadi kita masukkan kat sini, jadi 1/2 darab 15 darab dengan 20. Itu cara pertama. Okey, cara kedua kita boleh buat macam ni. Panjang darab tinggi ataupun lebar. Jadi 1/2 panjangnya 25, tingginya atau lebarnya adalah tak tahu, kita letak sebagai X. Jadi sekarang ni kita nak cari kat sini lah ni, nak cari sini. Faham tak? Okey, sebelum cikgu teruskan sampai sini boleh faham tak korang? Boleh? Jadi nak cari segitiga tu ada dua cara. Boleh kan? Jadi korang boleh guna cara biasa ataupun panjang darab tinggi. Panjang darab tinggi. Jadi kat sini mungkin cikgu letak tinggi lah ya, supaya tak keliru. Okey, sebenarnya dia lebar juga tapi tak apalah. Okey, lepas itu kita darablah seperti biasa guys. Kita bahagi seperti biasa, darab dan sebagainya. Maka kat sini kita dapat 150. Ini pun sama, kalau nak bagilah 1/2 darab 5, kita akan dapat kat sini kali ikut adalah 25 bahagi 2x. Okey, jadi ni bawa kat sana jadi darab ataupun tekan kalkulator lah dapat 25 bagi 5 dapat 25 bagi 2. Cikgu dapat kat sini adalah 12.5. Terus bagi 5 lah, senang. Jadi X sama dengan, bila kita pindahkan dia akan jadi bahagilah. Macam tu. Jadi X sama dengan 150 bahagi dengan 12.5. Kita akan dapat 12. Jadi X kat sini equal to 12. Jadi sini panjangnya 12. Tara, dah nak hampir siap dah. Dah nak hampir siap. Jadi cabaran kita sekarang ni nak cari dia punya ini PS. Jadi kita bawa lukis kat sini guys. Kita lukis kat sini supaya dia tak mengganggu yang lain. Jadi sini 12, sini 5, sini letak Y. Jangan letak X. X dah guna kat sini, kita letak Y kat sana. Jadi Y tu bukan hipotenus. Jadi kalau bukan hipotenus, kita guna tolak besar, tolak kecil. Macam tu. Jadi 15 kuasa 2, 2, 2, 5, 12 kuasa 2, 1, 1, 4. Okay, 12 ni biasa guys, jadi korang hafal lah sikit. 12 kuasa 2 tu 1, 1, 4. Kita tolak, kita akan jadi 81, maka 9. Okay, betul lah Putri, 9 cm jawapannya. Gitulah ya, soalan macam ni soalan yang bukan selalu keluar lah, dan dia adalah soalan hebat. Jadi kalau kita boleh menyelesaikan soalan macam ni, hebat korang. Ya, hebat sangat. Dah. So boleh